Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali kepada kuliah kita yang berkaitan dengan slot yang ke-6 pada hari ini. Saya masih lagi memperkatakan tentang modul Fundamental of Injection Molding dengan LE2, iaitu tentukan kesesuaian mesin pengacanan suntikan. Okey, jadi dalam slot 6 untuk kali ini saya akan bincangkan atau saya akan kongsikan beberapa pengetahuan atau beberapa info berkaitan dengan yang pertamanya adalah spesifikasi mesin pengacanan suntikan, dan juga yang kedua, subtopik yang kedua adalah kaedah pengiraan kapasiti mesin. Jadi dalam modul ataupun dalam slot yang ke-6 ni terdapat dua video penerangan di mana kita akan bincangkan satu persatu. Untuk modul penerangan yang pertama ini, saya akan bincangkan berkaitan dengan topik yang pertama ataupun task yang pertama, iaitu spesifikasi mesin pengacanan suntikan. Dan saya akan tambah sedikit lagi berkaitan dengan spesifikasi acuan sepintas lalu dan juga spesifikasi produk. Jadi kita boleh bezakan antara ketiga-tiga jenis spesifikasi tersebut. Task kaedah pengiraan kapasiti mesin, para pelajar boleh mengikuti video yang kedua untuk slot ke-6 ini yang saya akan kongsikan nanti. Okey, untuk yang pertama kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan istilah spesifikasi ataupun specification. Okey, specification ni ataupun spesifikasi ini adalah merujuk kepada sekumpulan keperluan yang didokumentasikan untuk dipenuhi oleh bahan reka bentuk produk atau perkhidmatan. Okey. Apa yang dimaksudkan kat sini adalah spesifikasi ni adalah sebenarnya adalah satu penerangan. Okey. Penerangan khusus berkaitan dengan ciri-ciri sesuatu mesin. Okay, dalam konteks ini kita bercakap tentang spesifikasi mesin. Okay, jadi beberapa ciri yang disebut berkaitan dengan mesin tersebut, di mana apabila kita dah tahu tentang spesifikasi mesin tersebut, jadi perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan mesin tersebut seperti acuan, seperti material, proses dan sebagainya, mestilah merujuk kepada ciri-ciri ataupun spesifikasi mesin tersebut. Sekiranya kita tidak mengambil peringatan ataupun tidak mengambil serius tentang spesifikasi mesin ini, apa yang akan berlaku adalah kemungkinan semasa kita jalankan proses untuk pemasangan acuan misalnya, mungkin saiz acuan tidak menepati saiz platen mesin. Ini akan mendatangkan kerugian dari segi masa pada kita dan juga tenaga yang kita bazirkan tanpa kita melihat pada spesifikasi mesin itu terlebih dahulu. Okey, jadi contohnya kekuatan clamping pada mesin tersebut maksimum 50 tan. Jadi acuan ni kita boleh pasang pada mesin tersebut acuan yang memerlukan clamping force kurang daripada 50 tan. Kalau lebih daripada 50 tan kita pasang juga pada mesin tersebut, apa yang akan berlaku adalah kita akan menghadapi masalah quality produk yang serius. Jadi spesifikasi penting untuk kita faham. Okey. Okay, spesifikasi ini juga boleh dikatakan sebagai sejenis maklumat ataupun sejenis dokumen yang berkaitan dengan standard teknikal. Okey, apabila kita membuat perolehan untuk mendapatkan mesin pengacanan suntikan atau mold atau material dan sebagainya, biasanya bersama-sama dengan peralatan atau machinery yang kita beli ini, mestilah disertakan sekali dengan specification. Specification ini
biasanya akan hadir atau akan tertulis, akan termaktub di dalam buku manual yang khusus pada mesin tersebut. Okay, antara contoh lain yang ringkas berkaitan dengan spesifikasi mesin, contohnya mesin Kawaguchi 80B, okay, KM80B. Okay, apa yang spesifikasi yang terdapat pada mesin tersebut ataupun ciri-ciri yang terdapat pada mesin tersebut adalah yang pertama ditulis ini adalah clamping tonnage ataupun kekuatan pengambitan. Okay, kekuatan dia adalah 80 tan maksimum. Skru diameter, saiz diameter ataupun garis pusat skru yang terdapat di dalam barrel bagi mesin ini adalah 34 mm. Sementara skru displacement ataupun quantity shock volume yang kita boleh hasilkan apabila pengambilan material diambil secara maksimum, kita boleh hasilkan 907.46 mm padu. Ini adalah isi padu lah. Okay. Okay, spesifikasi ini kita boleh pecahkan kepada, kalau dalam konteks perencanaan suntikan ini kita boleh pecahkan kepada 3 yang utama lah. Okay, yang pertama adalah spesifikasi mesin, yang kedua adalah spesifikasi acuan, dan yang ketiga adalah spesifikasi produk itu sendiri. Mana setiap satunya menceritakan tentang ciri-ciri komponen-komponen yang terlibat. Jadi, apakah tujuan spesifikasi ini diwujudkan? Ini adalah untuk memberi penerangan dan penyataan mengenai keperluan komponen atau komponen produk tersebutlah. Produk sama ada komponen produk, kemampuan atau prestasi produk ataupun machinery tersebut ataupun perkhidmatan ataupun pekerjaan yang dilakukan untuk membuat produk tersebut. Ini adalah sedikit penerangan ringkas ataupun garis panduan yang perlu kita patuhi. Antara benda-benda yang kita perlu pertimbangkan sebelum proses pengacuanan kita jalankan. Sekiranya ada spesifikasi yang kita gagal patuhi, kita akan menghadapi masalah daripada segi penghasilan produk. Kemungkinan terjadinya defect pada produk yang kita hasilkan. Okey, di sini ada saya paparkan di sini adalah saya ambil daripada manual book, di mana dalam manual book ataupun buku manual mesin terdapatnya spesifikasi mesin seperti ini. Di mana terdapat beberapa bahagian, tapi kat sini saya kongsikan 2 bahagian saja. Iaitu clamping unit dan injection unit. Selain daripada itu, kita ada juga spesifikasi yang menceritakan berkaitan dengan power source, maintenance dan sebagainya di dalam manual book tersebut. Tapi kat sini saya ambil 2 bahagian saja. Yang penting di sini adalah bahagian clamping unit dan juga bahagian injection unit. Di sini adalah clamping unit, yang ini pula adalah bahagian injection unit. Okey, kat sini kita cuba go through satu persatu setiap spesifikasi yang dinyatakan di sini untuk setiap bahagian ini. Okey, pertama kita mulai dengan bahagian clamping unit dulu. Di mana di dalam bahagian clamping unit ini terdapat beberapa spesifikasi yang telah dicatatkan di sana. Yang pertamanya adalah mode clamping force. Okey, ini yang pertama, mode clamping force. Apa yang dimasukkan dalam mode clamping force, apa yang dicatatkan di sini adalah nilai maksimum bagi mode clamping force. Okey, nilai pengambitan yang maksimum yang boleh diberikan oleh mesin tersebut lah. Ini kat sini menunjukkan ada 2 mesin yang berbeza tekanan pengambitan di sini. Clamping tonnage yang berbeza. Ini yang pertama adalah clamping tonnage 25 tan, yang kedua adalah clamping tonnage 55 tan. Ini 2 mesin yang berbeza tapi daripada jenis yang sama. Okey, itu yang pertama, clamping force iaitu tekanan pengambitan yang berfungsi untuk menahan tekanan suntikan semasa proses suntikan berlaku. Okey, yang kedua adalah mole opening stroke. Okey, mole opening stroke ni adalah jarak bukan acuan maksimum. Okey, setelah kita pasang acuan, okey, kita buat mole open.
Okey, sejauh yang boleh acuan tu boleh bergerak, itu adalah mole over stroke maksimum yang dibenarkan pada mesin tersebut. Jadi kat sini, apa yang pentingnya kat sini adalah kita perlulah menyukat ataupun mengukur, okay, saiz ketebalan acuan kita, okay, untuk memastikan apabila kita pasangkan pada pada mesin tersebut, semasa proses mole opening atau mole membuka tadi, cukuplah jarak ataupun distance ataupun dia punya gap untuk produk itu ditolak keluar daripada acuan. Sekiranya bukaan dia terlampau kecil, okay, bukaan acuan itu kecil saja, jadi kita bimbangi bahawa apabila kita tolak ataupun kita lentingkan produk itu keluar daripada acuan, apa yang berlaku adalah produk itu akan sangkut di antara platen. Okay. Okey, seterusnya adalah minimum mold height, iaitu ketebalan acuan. Kat sini walaupun namanya mold height, tapi di sini sebenarnya adalah ketebalan acuan. Dia ada minimum mold height dan juga maximum mold height. Okey. Ini penting. Semasa pemasangan acuan, kita perlu pastikan terlebih dahulu bahawa acuan kita berada di dalam range yang ditetapkan di sini. Minimum 100 dan maksimum adalah 200 ketebalan acuan. Jadi kenapa ini penting? Sekiranya kita memasang acuan yang mempunyai ketebalan yang kurang daripada 100 mm ini pada mesin tersebut, apa yang akan berlaku adalah semasa proses clamping kita buat, proses penutupan acuan kita buat ataupun kita gerakkan platen acuan untuk merapatkan acuan, akan ada wujud satu gap ataupun ruang, ataupun julat di antara platen mesin dengan platen acuan, dan kita tak dapat nak menggerakkan lagi untuk mendekati acuan tersebut. Jadi platen mesin tersebut, dengan kata lain, platen mesin tersebut tidak boleh rapat dengan platen acuan disebabkan oleh dia telah mencapai had minimum mold height yang telah ditetapkan pada mesin tersebut. Jadi dengan kata lain, acuan kita ni akan tergantung di situ. Kita tak dapat nak buat pemasangan acuan. Jadi ini penting, okay? Untuk kita perhatikan. Begitu juga dengan maksimum mold height, di mana sekiranya kita meletakkan acuan yang melebihi daripada tahap maksimum mold height ini, apa yang berlaku adalah dibimbangi apabila kita buat bukaan acuan. Nanti setelah kita buat kita clamp acuan tu pada mesin, platen mesin, jadi acuan yang kita pasang tersebut, apabila kita buka, dia punya ruang bukaan acuan pada parting line di antara movable platen dengan brick platen adalah terlalu kecil untuk membolehkan produk disuntik keluar, dilenting keluar daripada acuan tersebut. Okey, maximum daylight ni lebih kurang mold height tadi, tetapi perbezaannya adalah mold height ini adalah dikira jarak di antara platen mesin, movable platen pada mesin dengan feed platen pada mesin. Itu dikenali sebagai mold height. Manakala daylight pula adalah dikira berdasarkan pada ruang yang terbentuk semasa acuan dia buka di antara jarak di antara core plate dengan cavity plate pada acuan tersebut. Itu merujuk kepada daylight. Okey, seterusnya adalah distance between tie bar. Distance between tie bar ni adalah merujuk kepada ruang, ruang yang terdapat pada platen mesin yang dikira di antara tie bar yang terdapat pada mesin. Nanti kita akan tengok lebih lanjut berkaitan dengan distance tie bar ini dalam slide-slide yang seterusnya. Okey, bagi mesin yang besar,
mempunyai tanya yang besar, biasanya dia mempunyai space between tie bar yang besar lah. Begitu juga dengan yang seterusnya ini, platen size, more platen size. More platen size dikira saiz penuh platen yang ada. Yang tadi ni dikira di antara saiz di antara tie bar. Yang ni dikira saiz penuh platen tersebut. Seterusnya adalah ejector stroke, iaitu jarak lentingan ke hadapan maksimum. Bagi acuan 25 tan, bagi mesin 25 tan ini, dia punya jarak lentingan stroke maksimum ke hadapan adalah 50 mm. Begitu juga dengan 55 tan ini. Jarak dia sama. Ini pula adalah tekanan maksimum untuk ejector force. Dalam kiraan tan, 1.5 tan bagi 25 tan clamping force, 2 tan bagi clamping force 55 tan. Itu adalah sebahagian ciri-ciri ataupun spesifikasi pada unit pengapitan. Jadi saya harap para pelajar perlulah mendalami ataupun perlulah memahami setiap satu ini bagi memudahkan ataupun bagi mengelakkan kerja yang berulang kali kita laksanakan disebabkan oleh salah faham kita terhadap spesifikasi mesin yang diberikan. Beralih pula kita kepada spesifikasi bagi injection unit. Pada bahagian injection unit ada juga spek-spek tertentu yang kita perlu penuhilah. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama di sini adalah screw diameter. Screw diameter, di mana bagi mesin 25 tan, kita dapati screw diameter dia adalah 25 mm. Screw diameter ini adalah merujuk kepada saiz diameter reciprocating screw yang terdapat di dalam barrel. Diameter screw tersebut adalah 25 mm, dan bagi mesin yang lebih besar 55 tan adalah 30 mm. Dia punya diameter. Ini penting. Di mana skru diameter yang punya nilai yang lebih tinggi adalah sebenarnya membolehkan pengambilan material ataupun shock volume yang lebih banyak. Kita lihat di sini yang berkaitan dengan yang tadi adalah plasticizing capacity, di mana bagi skru yang mempunyai diameter 25 mm cuma mampu mengambil material 15 kg per hour plasticizing dia. Dan bagi diameter skru yang lebih besar 30 mm, jadi kapasiti ataupun jumlah material yang boleh diperolehi dalam tempoh masa sejam semasa pengambilan material adalah 35 kg 1 jam. Sebab dia berkait rapat dengan diameter skru. Di sini pula adalah shock volume dalam kiraan isi padu maksimum. Bagi yang besar kecil 25 tan 50 cm padu, manakala bagi yang mesin yang lebih besar 55 tan, dia punya volume suntikan ataupun shock volume yang kita boleh perolehi maksimum adalah 80 cm padu. Di sini pula adalah shock weight. Shock weight yang ini dirujuk kepada material polystyrene. Dirujuk kepada material polystyrene kerana lain jenis material adalah dia mempunyai ketumpatan ataupun density yang berbeza. Density yang berbeza menentukan berat leburan yang berbeza. Jadi polystyrene ini adalah mempunyai ketumpatan yang menghampiri nilai 1. Jadi sebab itulah PS dipilih untuk dimasukkan dalam spesifikasi mesin inilah. Kalau kita gunakan material yang mempunyai ketumpatan yang lebih
kurang daripada itu, maka dia punya berat juga akan berkurangan. Jadi ini dibuat spek ni khusus untuk material secara bandingannya adalah material polystyrene. PS adalah polystyrene. Mana kalau kita lihat berkait juga dengan diameter skru tadi. Apabila diameter skru besar, maka besarlah dia punya berat. Banyaklah kuantiti material yang kita boleh dapat daripadanya. Okey. Okey. Seterusnya adalah injection pressure. Ia juga injection pressure ni adalah bergantung kepada pump hidrolik yang ada pada bahagian clamping lah. Okay. Sebab kita gunakan minyak hidrolik untuk sebagai dia punya medium driving system. Okay. Jadi kekuatan minyak hidrolik dia bergantung rapat dengan kemampuan hidrolik pump yang kita letakkan pada mesin tersebut. Okey, seterusnya pula di sini adalah injection stroke atau jarak suntikan yang maksimum. Ini maknanya pengambilan material. Okey, jarak pengambilan material yang dikhususkan yang maksimum yang boleh didapati daripada mesin 25 tan ini adalah 110 mm. Manakala mesin yang lebih besar 55 tan ini adalah 125 mm. Okey. Injection rate juga kadar suntikan. Kemudian seterusnya adalah screw revolution ataupun putaran skru maksimum, RPM, rotation per minute. Okey. Maknanya kat sini adalah putaran skru maksimum yang boleh diberi oleh mesin 25 tan ini adalah maksimum 150 RPM, rotation per minute. Begitu juga dengan mesin yang besar. Ini bergantung juga kepada motor hidrolik yang digunakan pada kedua-dua mesin tersebut lah. Seterusnya kat sini kalau kita lihat yang berikutnya adalah nozzle stroke. Maknanya panjang stroke pada nozzle. Nanti kita akan tengok lebih lanjut lagi lah dalam slide-slide yang akan datang. Okay, nozzle holding force. Maknanya tekanan daya tekanan yang diberi kepada nozzle semasa nozzle rapat kepada screw bush. Okay. Tekanannya tidak terlalu tinggi lah, sekadar untuk memastikan material tidak bocor ataupun material tidak leaking di hadapan nozzle. Nilainya adalah 2 dan 3 tan bagi mesin yang berbeza. Heating element ataupun heating zone di sini adalah merujuk kepada berapa gelung pemanas yang ada pada sepanjang barrel bagi mesin tersebut. Kedua-dua mesin ini mempunyai bilangan yang sama, iaitu 4 zone. Kemudian seterusnya pun mempunyai nilai yang sama, iaitu screw L per D ratio. Okay. L per D ratio ni adalah menunjukkan bahawa ataupun menceritakan berkaitan dengan panjang skru bila dibandingkan dengan diameter skru tersebut. Ini secara nisbahnya adalah bagi mesin 25 dan 30 mesin 25 dengan 55 tan ini tidak mempunyai perbezaan, iaitu 1:20 dan 1:20. Ini menunjukkan bahawa panjang panjang bagi 20 adalah panjang dan satu ni adalah diameter. Okey. Kalau tadi kita lihat diameter skru 25 mm. Okey, 25 mm menunjukkan bahawa diameter skru perlulah dikali dengan 25 menjadi 25 mm lah. Okey, jarak dia adalah dikali dengan 20. Jadi 25 kali 20 makna 500 mm. Panjang skru 500 mm dan dia punya diameter adalah 25 mm. Nah, itu apa yang dimaksudkan sebagai screw L per D ratio ataupun nisbah skru, panjang skru berbanding dengan diameter skru tersebut.
Okey, ini pula adalah mesin teknikal data yang kita boleh panggil juga sebagai spesifikasi mesin, di mana di sini ada diletakkan beberapa perkara-perkara ataupun elemen-elemen yang perlu dimasukkan dalam teknikal data ni. Ini adalah untuk bahagian injection dan juga untuk bahagian clamping. Okey. Okey, di mana kat sini macam kita tengok tadi juga, apa yang terdapat di dalam teknikal data ni adalah nama mesin, okey, model mesin tersebut, Kawaguchi KM80B, clamping tanah, kekuatan clamping seperti yang kita tengok tadi. Okey, screw diameter, screw displacement, intensification ratio, maximum plastic pressure, hydraulic pressure, maximum injection velocity ataupun kelajuan suntikan, minimum maximum mold height, tie bar spacing. Ini ada antara spesifikasi penting yang kita bincangkan sebelum ini. Tapi ada di antaranya yang saya belum sentuh lagi di sini. Okey, yang kita akan tengok dulu mana yang kita belum sentuh, iaitu yang pertama adalah intensification ratio. Adalah nilai nisbah perbezaan di antara tekanan hidrolik berbanding dengan tekanan material yang dihasilkan, di mana tekanan ini dihasilkan disebabkan oleh perbezaan luas piston, piston luas, perbezaan piston pada sistem hidrolik, piston hidrolik, dan juga perbezaan pada luas diameter screw ataupun luas barrel. Itu perbandingannya adalah, kalau kita tengok sini, adalah 10:1. Ini menunjukkan bahawa apabila tekanan tekanan hidrolik katakan 100, jadi tekanan material leburan adalah 10 kali ganda. Itu yang dimaksudkan dengan intensification ratio. Dia berkait rapat dengan luas piston. Okay. P1, formula yang mungkin para pelajar masih ingat berkaitan dengan tekanan ini adalah P1A1 bersama dengan P2A2. Nanti kita akan tengok lebih lanjut lah selepas ini. Okey, begitu juga kat sini adalah plastic pressure dan juga hydraulic pressure. Itu yang kita bincangkan tadi, perbezaan di antara kedua-dua pressure ini. Pressure hidrolik dengan pressure yang terhasil pada tekanan leburan material yang disuntik ke dalam acuan. Kemudian seterusnya adalah tie bar spacing ataupun space between tie bar. Kita lihat ni adalah size-nya adalah 360 kali 360 mm. Okey, panjang kali lebar. Ini juga adalah salah satu lagi adalah mesin teknikal data, tapi untuk mesin yang lain. Okey, kalau kita perhatikan di sini tak banyak perbezaan. Tak banyak perbezaan yang ada di sini. Cuba apa yang menarik yang saya nak kongsikan di sini adalah berkaitan dengan intensification ratio di sini. Okey, kalau kita lihat slide yang tadi, berkaitan dengan mesin Kawaguchi KM80B, okay, berbanding dengan mesin ini di Mac Ergotech EL Axis E60/370-200. Okay, ini adalah model bagi mesin injection molding juga, tapi jenis D-Mac. Okay, tadi adalah mesin jenis Kawaguchi. Apa perbezaan yang jelas di sini adalah berkaitan dengan intensification ratio, iaitu adalah nisbah perbezaan tekanan di antara tekanan hidrolik dengan tekanan material ataupun material pressure. Persoalannya, kenapakah di sini nisbah intensification ratio di sini adalah 1:1. Ini menunjukkan bahawa tiada perbezaan dari segi piston. Apa yang para pelajar boleh faham di sini? Apa sebenarnya yang menyebabkan intensification ratio diletakkan dengan nilai 1:1?
Okey. Sebenarnya di sini spesifikasi mesin yang kedua ataupun teknikal data yang kedua yang saya kongsikan di sini adalah merujuk kepada electrical machine ataupun mesin yang menggunakan pemacu jenis puli elektrik, di mana kita faham dalam mesin jenis puli elektrik ini tidak menggunakan tekanan daripada minyak hidrolik. Okay. Dia menggunakan sistem pemacunya ataupun menggerakkan bahagian-bahagian komponen mesin itu menggunakan tindakan daripada sebuah motor. Okay, sebuah motor macam kita katakan adalah satu komponen motor yang begitu precise, yang begitu tepat, okay, dari segi pergerakan dan fungsinya. Jadi di sini menunjukkan bahawa pergerakan pada sebuah motor tersebut, pressure yang terhasil daripada sebuah motor tersebut sepenuhnya dipindahkan kepada tekanan yang boleh dihasilkan oleh material leburan material tersebut. Jadi sekiranya kita nak memahami bahawa mesin tersebut adalah mesin jenis elektrik sepenuhnya, kita perlu lihat pada intensification ratio ini. Yang lain-lainnya lebih kurang sama. Okay, cuma pada bahagian ini nisbahnya kita lihat adalah hampir setara ataupun sama, dan mungkin kalau lebih pun mungkin dalam 1.3 nisbah 1, lebih sedikit saja. Okey. Perbezaan di antara pressure yang dijanakan dengan pressure yang dikeluarkan, iaitu input pressure dengan output pressure. Pressure daripada mekanisme pergerakan motor dengan pressure yang terhasil oleh tekanan material, leburan material tersebut. Okey, di sini saya gariskan sebuah sikit pemahaman berkaitan dengan term-term yang digunakan di dalam spesifikasi mesin. Okey, yang pertamanya adalah isi padu bersih maksimum. Okey, di sini isi padu bersih maksimum ataupun berat suntikan maksimum, iaitu pengiraan bagi menentukan nilai berat bagi shock weight, itu berat suntikan keseluruhan, ya. Berat suntikan keseluruhan secara maksimum. Okey, yang keduanya kat sini adalah jarak pengambilan material maksimum. Okey, bergantung kepada panjang reciprocating screw. Okey, panjangnya reciprocating screw, maka jarak pengambilan material akan jadi lebih panjang. Okay. Dan seterusnya kat sini adalah laju suntikan maksimum, di mana laju suntikan maksimum ini adalah merujuk kepada pengukuran kepantasan penyebaran leburan ke seluruh bahagian acuan semasa proses suntikan dilaksanakan. Jadi dengan menggunakan kelajuan yang rendah untuk produk yang tebal dan saiz besar adalah tidak sesuai. Ini akan menyebabkan leburan material yang disuntik ke dalam acuan tidak dapat memenuhi rongga acuan. Jadi kelajuan suntikan ini penting untuk kita tentukan nilainya mengikut kesesuaian saiz produk dan ketebalan produk tersebut. Dan seterusnya adalah tekanan suntikan maksimum, iaitu nilai tekanan actual yang boleh diberi oleh mesin, okay, berdasarkan kepada performance ataupun prestasi sistem pemacu yang kita gunakan. Dan tekanan suntikan maksimum ni adalah sebenarnya adalah suatu had ataupun limit yang kita berikan pada sistem. Tidak semestinya tekanan suntikan maksimum ni kita gunakan semasa proses. Okay, tetapi dia cuma sebagai had ataupun limit. Dan sekiranya tekanan tersebut melebihi pada had yang kita tetapkan, had tekanan suntikan yang kita tetapkan, maka akan berlakulah satu tindakan yang akan dilaksanakan oleh pressure reliever, di mana ia akan membuka satu saluran supaya tekanan berlebihan yang wujud di dalam sistem
dikembalikan ke dalam tangki minyak hidrolik. Jadi ini akan menyebabkan pressure akan drop. Okay. Tekanan tersebut akan jatuh. Dan ini mematikan keselamatan sistem hidrolik yang ada pada mesin kita. Okay, seterusnya adalah kadar pemplastikan. Okay, di mana kadar pemplastikan ini adalah diambil kira adalah tempoh. Okay. Tempoh masa ataupun sejumlah material, perhitungan berkaitan dengan jumlah material yang boleh kita hasilkan semasa pemplastikan dilaksanakan. Ini bergantung kepada tempoh masa yang diberikan pada mesin. Contohnya 1 jam. Berapa banyak jumlah material yang kita boleh push out ataupun boleh kita push keluar daripada barrel. Okay. Ia bergantung jelas yang kita tengok tadi adalah bergantung pada diameter dan panjang skru yang kita gunakan, reciprocating screw yang kita gunakan. Dan ini pula adalah penerangan sedikit berkaitan dengan spesifikasi mesin di dalam unit pengapitan, clamping unit, di mana di sini kita cuba fahami setiap istilah yang digunakan, iaitu yang pertama adalah clearance ataupun ruang kelagaan di antara tie bar ataupun between tie bar, space between tie bar. Di mana di sini apa yang saya dah ceritakan tadi, ini saya cuba jelaskan sekali lagi. Di mana size di antara tie bar yang digunakan untuk menampung saiz acuan yang kita pasang pada mesin tersebut lah. Sebagai contoh di sini, kalau kita tengok di sini 4 penjuru ni, keempat-empat ni, ini adalah tie bar. Ini adalah kereta rentas lah. Kereta rentas, gambar raja kereta rentas. Mana ini adalah tie bar, kedudukan tie bar pada platen mesin. Nah, E ini adalah luas acuan. Ini adalah luas acuan maksimum ataupun space between bar yang ada. Ruang A itu adalah ruang di mana space between tie bar yang ada. Yang disediakan pada mesin tersebut. Jadi space between tie bar ini, sekiranya pemasangan acuan kita buat pada bahagian ini, kita perlulah memastikan bahawa baki ataupun saiz between tie bar yang disarankan adalah di antara 66 hingga 88% daripada saiz sempurna. Jadi maknanya acuan yang kita pasang mestilah saiznya lebih kecil daripada space between tie bar ini, iaitu di antara 66 hingga 88%. Kenapa ini penting? Ini adalah satu spesifikasi yang penting yang kita perlu bagi perhatian, di mana sekiranya kita gagal memenuhi kehendak space between tie bar ini di antara 66 hingga 88% ini, apa yang berlaku adalah berlakunya flatten deflection. Nanti mungkin saya akan terangkan tentang flatten deflection lebih jelas dalam slide-slide yang akan datang. Ketebalan seterusnya, ketebalan acuan minimum. Seperti mana yang kita sebutkan tadi adalah ketebalan acuan yang dibenarkan, yang paling minimum yang dibenarkan untuk pemasangan pada mesin tersebut. Tekanan pengapitan, clamping force. Clamping force ini ditetapkan secara maksimum. Tapi pada mol ataupun pada produk, pengiraannya adalah bergantung kepada jenis material dan juga luas projection area pada acuan tersebut. Itu sebahagian daripada perkara-perkara penting yang terdapat pada bahagian spesifikasi clamping unit. Sebelum saya lupa untuk nerangkan lebih lanjut ataupun memberi lebih penjelasan berkaitan dengan minimum mole height. Ini keadaan di mana minimum mole height, mana apabila platen ini ditolak habis ke hadapan, terdapat satu ruang di sini. Maknanya acuan kita tergantung di sini, tidak boleh rapat dengan platen mesin. Ini apabila kita gunakan ketebalan acuan yang rendah, kurang daripada nilai minimum yang telah ditentukan oleh spesifikasi mesin. Ini penting untuk kita perhatikan supaya kesilapan
tidak kita lakukan, ini boleh menyematkan ataupun memastikan bahawa kita tidak melakukan kerja berulang kali lah. Okay? Jadi ini penting sebagai tenaga pengendali bahagian suntikan ataupun technician bahagian suntikan di bahagian operasi syarikat. Ini sangat penting untuk kita beri perhatian. Okey, ini kita lanjutkan sedikit berkaitan dengan spesifikasi acuan. Okey. Apa yang kita dapat dalam spesifikasi acuan ini adalah berkaitan juga dengan ciri-ciri pada acuan tersebut, terutamanya jenis nama acuan tersebut, jenis acuan tersebut, sama ada 2 plate, 3 plate, hot runner, cold runner dan sebagainya. Okey, panjang acuan. Okey, panjang acuan adalah ini. Okey. Okey, seterusnya adalah lebar acuan dan juga seterusnya adalah locating ring. Okey, locating ring. Ini adalah locating ring, size locating ring, diameter locating ring. Okey. Seterusnya adalah ejector depth, diameter. Okey, maknanya size diameter ejector pin. Okey. Seterusnya kat sini adalah minimum dan maksimum clamping force yang diperlukan oleh acuan ini. Minimum 20 tan dan maksimum adalah 35 tan. Jadi pemilihan mesin mestilah pemilihan mesin yang kita boleh tepati kedua-dua ni. Jadi maknanya antara mesin yang kita boleh gunakan adalah mesin yang melebihi daripada 20 tan, okay, dan kurang daripada 35 tan. Tetapi jangan kita gunakan kurang daripada 20 tan. Lebih daripada 35 tan mungkin tak menjadi masalah, tetapi jangan mesin yang kurang daripada 20 tan ini, sebab ini adalah minimum requirement untuk clamping force. Sekiranya kita menggunakan mesin yang nilai clamping force kurang daripada 20 tan ini, apa yang mungkin berlaku adalah flashing akan berlaku pada produk kita. Nanti masalah defect tu mungkin kita boleh bincang dalam slide-slide yang akan datang lah, yeah. Sebab perbincangan tentang defect produk ni panjang. Dan sebenarnya di dalam tajuk defect ni akan disentuh sebenarnya di dalam semester keempat, di dalam defect analysis. Okay? Dalam modul defect analysis semester 4 nanti. Ini pula adalah spesifikasi bagi produk. Okay? Pun kita boleh lihat di sini apa elemen-elemen ataupun apa item-item yang perlu ada di dalam spesifikasi produk ini. Yang pertama pentingnya adalah nama material yang kita gunakan. Okay, target barrel temperature setting. Okay, dan dia ada tolerance dia. Kemudian target mold temperature juga ada tolerance dia. Kemudian part weight ataupun berat produk sahaja. Ini produk ini kira produk sahaja. Satu lagi mungkin tak tercantik di sini adalah shock weight. Shock weight itu adalah berat produk termasuk dengan sistem runner. Gate freeze, yes. Cycle time yang diperuntukkan untuk produk ini adalah 35.5 second. Dibenarkan plus minus 5 second. Okey. Okey, dan seterusnya adalah estimate clamping force. Okey, jadi 65 tan. Sekiranya ada estimate clamping force dalam spesifikasi produk ini, jadi kita tak perlu lagi nak buat pengiraan nanti semasa kita buat pemasangan acuan. Okey, data ini kita boleh gunakan untuk membuat pemilihan mesin yang sewajarnya untuk produk kita. Okey, sekali lagi alternatif yang anda boleh dapat. Okey, untuk mendapatkan bahan-bahan pembelajaran ini, boleh pergi pada YouTube channel yang saya bangunkan, itu web Cikgu Hakimi LPJ ataupun Hakimi Adam YouTube. Okey, jadi anda boleh layari, subscribe dan share dengan kawan-kawan melalui platform YouTube.
Okey, untuk untuk slot kuliah kali ini saya rasa sampai di sini dulu. Kenan kita akan berjumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. Okey, dalam slot-slot yang akan datang kita ada keseluruhannya kita ada 13 slot untuk semester 1 sahaja. Jadi harap bersabar dan saya akan hasilkan bahan pembelajaran online ini secara berperingkat ikut ke lapangan dan masa yang ada pada saya lah. Jadi sampai di sini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera semua.